Yelah. Okay, shift X kuasa negatif 1 dapat 24. Macam mana cara dia? Sekejap kita tengok. Nombor 4, yang ini mungkin cikgu nak tentu sikit malam dah. Jika R objek dipilih daripada N objek. Maknanya apa dia? Kita ada N tu semua. N tu semua. Contoh dalam kerahuk ada 12 orang. Tu N lah. R dipilih. Cikgu nak pilih dalam 5 orang. Maknanya R tu yang dipilih. Okay? Dia kata jika R objek dipilih daripada N objek yang berlainan dan disusun mengikut tertib bilangan pilih atur bukan pilih atas. Pilih atur ialah dia NPR. NPR ni awak baru tengok, awak baru kenal dan di mana dia awak kena tekan shift dulu. Okay, contoh daripada 12 orang. 12 orang cikgu nak pilih P. Daripada 12 cikgu nak pilih 5. So itu cara tekan kalkulator 12 pilih 5. Tu ada 9 cara cikgu boleh susun 5 orang ni. Daripada 12. Banyaknya. Okay. Dan kalau tanpa menggunakan kalkulator, kita boleh kira juga dengan cara formula dia adalah N factorial yang ini dengan R. Yang kuning tu. Nombor 4 So N factorial 12 lah bergantung kepada apa N tu. So 12 factorial bahagi dengan N tolak R. 12 tolak dengan 5. Tolak dengan factorial. So dia akan sama juga dengan jawapan 12P 5. Okay. Itu dia. Kalau dia dipilih lah. Okay. Then nombor 5. Yang ni. Atau bagi N objek berlainan dengan syarat. Syarat tu cikgu tak bercadang untuk buat lagi malam ni. Boleh kok. Okay, tengok dulu macam mana. Dia kata pilih atur bagi N objek yang berlainan dengan syarat tertentu bagi masalah melibatkan pilih atur objek dengan syarat tertentu. Contoh cikgu nak pilih 5 orang tadi. Orang yang duduk di kursi pertama mesti lelaki. Macam tu. Mana ada syarat dia. Dan kena pastikan syarat tertentu dipenuhi terlebih dahulu sebelum kita susun syarat lain. Maksudnya kalau cikgu letak syarat gitu, jadi satu tempat tu hanya boleh duduk oleh berapa orang lelaki saja. Dan kelas ada 3. 3 orang je lah. Macam gitu. Okay, nanti kemudian kita tengok. Nombor 6, jika terdapat N benda. Antaranya okey, kita ada orang pakai spek mata. Berapa orang pakai spek mata lah? Dia seorang je. Seorang je. Tak boleh. Orang yang selain yang berasal bukan daripada Ketih. Contohlah. Bukan daripada Terengganu. Asal dia bukan Terengganu. Ada tak? Siapa? Atin tak? Lia. Siapa lagi? 2 orang je tak? Mush. Jadi ramai kan? Maknanya daripada N benda ada di kalangan tu yang tidak berasal daripada Terengganu. Maknanya di antara 2 orang tu, antara N benda 12 orang tadi dalam kelas kita. 3 orang ni benda yang serupa. So kita kena bahagi. Maknanya dia kata Q benda yang lain serupa juga, R benda yang lain serupa juga dan seterusnya, maka pilih atur akan jadi kena bahagi. Macam tak nampak lagi apa dia tu kan. Tak apa, tengok dulu. Okey, ini formula dia. Nombor 7, jika terdapat N objek yang berlainan disusun dalam satu bulatan. Okay, satu bulatan, katalah nak susun 12 orang ni berada dalam satu bulatan. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 contoh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contoh. Jadi macam mana kita nak buat pilih atur tu, dia punya formula N tolak 1 factorial. Terima kasih. Tak apa. Macam ada orang nak masuk tadi. Salah account. Okey, so itu 7 lah yang mana yang awak kena tahu macam mana dan bila nak guna. Okey, kita tengok yang pertama dulu. Yang ini nilaikan cikgu sentuh sikit saja. Okey, macam mana penggunaan saja, penggunaan formula saja, iaitu formulanya adalah NPN. NPN ni tak ada situasi ni, cuma dia sama je dengan NPR lah. Sama je, kita guna je NPR. NPR kata kalau dia 6 tu adalah N kan. Ni N, 2 tu adalah R. Jadi atas ni kita kena buat N factorial bahagi dengan N tolak dengan R factorial. Itulah cara pengiraan dia lah. Okay. Jadi bila kita buat begini, N factorial bahagi dengan 4. Kita kena tahu N factorial ni bermaksud, kalau dia kata 6 factorial, ia bermaksud 6 darat dengan 5, darat dengan 4, darat dengan 3, darat dengan 2, darat dengan 1. Itu maksud N factorial. Inilah 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Bahagi dengan N tolak R, N adalah 6 tolak dengan R ialah 2. So dapat 4 factorial. Okay, jadi terus dia dapat 30. Okay, itu caranya lah. Okay, kita boleh ambil satu soalan mana? Yang mana kita ambil? Okay, kita ambil contoh nombor B ya. Yang B1, 10 P3. So 10 P3, 10 ni adalah N, 3 tu adalah R. Okay, jadi N factorial bahagi dengan N tolak dengan R factorial. So N ialah 10 factorial. Okay, bahagi dengan N tolak R, 10 tolak 3 factorial. Jadi jawapan dia 10 factorial bahagi dengan 7 factorial. So berapa jawab dia? Siapa boleh kira? Kita calculator 10 factorial bahagi dengan 7 factorial. 720. Okay, 720 lah. Itu caranya lah. Okay, so next kita pergi kepada ini dia punya soalan. Dia kata selesaikan setiap masalah yang berikut.
Okay, selesaikan. Dia kata Gopal, ini yang roti canai lah, roti canai. Gopal ingin memilih sebuah buku dan sebuah majalah dari rak yang mengandungi 3 buah buku dan 2 majalah yang berlainan. Nak pilih buku, tapi dalam rak tu ada 3 buku dengan 2 majalah. Jadi rasa-rasa berapa cara yang dia boleh combine antara buku dengan majalah tu. Jadi cara dia adalah awak guna petua pendaraban. So petua pendaraban kata kita boleh darab je. 3 kali dengan 2 dapat 6. Okay, itu contoh. So nombor 1 soalan pertama A, terdapat 4 jenis sayur dan 3 jenis buah-buahan yang dijual di sebuah gerai yang berdekatan dengan rumah John. Cari bilangan cara John nak beli sayur dan buah tu. Macam mana dia nak combine tu? So kita guna petua pendaraban kan. Macam mana caranya? 4 darab dengan 3 kan? Betul. 4 jenis sayur combine dengan 3 jenis buah-buahan. Tu ada 12 cara. Okay. So 12 cara set tu lah. Faham tak maksud cikgu tu? Faham contoh sayur ni dengan buah yang tu. Sayur yang kedua buah yang lain tu. Maknanya kalau kita nak senaraikan memanglah boleh. Tapi jenuh lah kan. Kita MAT ni kita tak nak senarai gitu. Okay. Senarai ni kalau MAT dia bagi option yang paling terakhir lah. Okay, option paling terakhir. Alright, B. Seorang murid ternampak 5 batang krayon dan 6 batang pensel berwarna di atas lantai. Guru kelas menyuruh murid itu memilih sebatang krayon dan pensel berwarna. Agak-agak berapa cara? 30 cara. 30 cara. Mudah saja. Terus kita combine kan 5 dengan 6. So 30 cara. Alah, macam belajar darjah 1 je ni tak? Okay, next. Terus jawab berapa? Dalam satu bahan berapa? Berapa? 6, 4 kali dengan 3 dah. 70 cara. Awak kena faham bila dia guna kaedah petua pendaraban, bila dia guna NPR, bila dia nak guna N tolak 1 faktorial. Itu yang susah. Kita nak tengok soalan, ni dia suruh cari bilangan cara je. Kalau bilangan cara kita guna petua pendaraban. Itu dia. Okay, petua pendaraban. Bila awak tahu guna cara apa, jadi senanglah awak nak apply mana satu. Yang antara 7 benda yang kita tadi. Okay, so next. Okay, bila masuk yang ini, nombor 3, selesaikan masalah pilih atuk and objek yang berbeza. Okay, dia kata berapa cara yang berlainan, digit 0, 1, 2, 3 dan 4 boleh disusun dalam satu baris. Okay. Jadi kita ada berapa digit sekarang ni? Ini digit yang pertama, nombor 1 digit yang kedua, nombor 2 digit yang ketiga, nombor 3 digit yang keempat, nombor 4 digit yang kelima. So kita ada 5 keping ataupun 5 nombor. Okay, flashcard ke apa semua kita ada 5. Kita susun dia dalam satu baris. Jadi macam mana yang kita kena buat? Okay, dekat sini, okay, kita ada berapa nombor yang kita boleh masuk di sini? Semua nombor lah. 0 boleh, 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh. Jadi sini ada 5 nombor. Okay. Bila kita dah ambil 1 nombor, daripada 5 kad tu, 5 nombor ni tinggal berapa lagi? Yang 4 lagi pilihan. Taklah. Ini bukan nombor yang berada di sini Awak kena faham. Oh, nombor 5 kat situ. Bukan. 5 jenis pilihan. 5 jenis pilihan. Okay, cikgu terangkan sikit. Kita ada tempat duduk 5. Sebab dia belajar, dia faham nombor dekat situ, bukan Okay, 1, 2, 3, kosong ada tak? 0, 4, 5. 4 je kan? 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4 ni semua boleh berada di sini. Jadi dia ada 5 nombor. 5 pilihan. Pilihan. Bila kita ambil contoh lah, 5 pilihan pada sini. Okay, cikgu saya ambil nombor 0. Sekarang ni adalah 0. Untuk yang petak yang kedua, yang ada nombor 1, 2, 3 dan 4. So ada berapa pilihan sekarang ni? Ada 4. Sama ada 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4. Okay, jadi 4 tu bukan nombor itu adalah pilihan. Okay, katalah, okay cikgu saya ambil nombor 3 lah. Okay, sekarang nombor 3 dah diambil, bermakna petak yang boleh diisi dengan nombor 1, 2 ataupun 4. Berapa pilihan di situ? 3. Okay, okay, satu lagi cikgu. Okay, 1 dan pilihannya ada 2 dan 4. So bila 2 dan 4 ada 2 sekali, okey lah saya ambil 4 cikgu. Okay, bila 4, nombor apa yang possible untuk duduk belakang sekali? Nombor 2. Jadi nombor itu mempunyai satu nombor saja. Satu pilihan saja. Okay, so yang ini kita panggil sebagai pilih atuk untuk n objek yang berbeza. Jadi macam mana kita nak tahu berapa jumlah susunan yang kita boleh buat? Cara dia ialah kita terus darab je. 5 kali dengan 4, kali dengan 3, kali dengan 2, kali dengan 1. So berapa semua sekali? Ini kita boleh buat kesimpulan juga sebagai 5 faktorial kan? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sama juga dengan 5 faktorial. So berapa 5 faktorial? Duduk kat luar ambil work. 120. Okay, berapa N awak? Berapa nombor yang tadi awak dapat formula tadi? 5 nombor kan? 0, 1, 2, 3, 4. Ada 5 nombor. Jadi nak dipilihnya berapa masuk dalam tempat tu? Nak pilih apa? 5 kotak kan? 5 pilih 5 lah. Jadi sama juga dengan 120. Jadi ada banyak cara yang awak boleh selesaikan pilih atur ni. Sama ada awak nak guna N factorial, awak nak guna NPR, ataupun awak nak guna 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Iaitu 5 factorial lah. Sama lah. Okay? So itu sebenarnya. Itu
kisahnya. Okay, next. Seorang pekerja diminta menyusun 7 bahan yang berlainan penghasilan kilang dalam satu baris. Macam sama tadi jugalah. Kita ada 5 nombor nak isi dalam 5 tempat. Jadi apakah penyelesaian bagi A? Siapa boleh jawab? Macam tadi juga, kita ada 5 kad, kita nak isi dalam 5 kotak. Sekarang ni kita ada 7 bahan, kita nak isi dalam 7 dia tak cakap lah 7 apa, 7 bakul kot. Tu. Sebab nak susun 7 bahan. Guna cara Yang 7 darab 6, darab 5, darab 4, darab 3, darab 2, darab 1 tu. Ataupun kita ringkaskan 7 faktorial lah tak? 7 kali 6, kali 5, kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. So, berapa jawapan dia? Okay, berapa jawapan dia? 5,040. Betul. 5,040 cara yang kita boleh susun bahan-bahan yang berlainan tu untuk penghasilan kilang. Macam-macam lah dok. Okay, next. Papan keping gambar perlu disimpan dalam sebuah buku album. Berapa cara ianya boleh dilakukan? 8 nak susun masuk semua 88 dalam album tu. 8 lah. 8 lah. So 8 faktorial lah dok. So 8 faktorial ya. 40,320. Ya, 40,320 cara. Tak ke jenuh awak nak cari berapa cara dia tu. So kita dah ada formula MAT ni, kita tahu dah lah macam mana nak singkatkan. Ataupun kalau nak guna NPR, 8P, 8. Sama juga. 40,320. Okey, faham situ? Macam mana kita nak susun? Okey, next. 6 buah beg akan digantung dengan pada 6 penyangkut. 6 buah beg. 6 penyangkut baju. Terpaksa cikgu lukis 6. 6 penyangkut baju ni. Mana cara yang dia guna? 6 penyangkut baju. 6 buah beg. Mula-mula yang pertama awak ada 6 buah beg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi berapa boleh isi dekat sini? 6 lah. 720. Ataupun singkatkan jadi 6 faktorial lah. So 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ataupun terus singkatkan 6 faktorial dia akan jadi 720. Nampak sikit tu. Okay. Boleh So next. Nanti okey lagi? Okey, okey. Okey. Alhamdulillah. Okay, selesaikan masalah. Dah habis masalah dah. Pilih atau n objek yang berbeza diambil daripada r objek satu masa. Ini yang cikgu cakap tadi. Bila ada 12 orang tapi kita nak ambil 5 orang je. Contoh. Okay, tengok contoh. Satu kata laluan terdiri daripada 6 digit. Dengan menggunakan digit kosong. 1, 2, 3 sampai 9. Cikgu tanya, ada berapa digit lah tu? 10. Ya, kita ada 10. Okay, 10 nombor. Dia kata cari bilangan cara berlainan kata lalu ini boleh dilakukan. Sebenarnya 6 digit dah. Salah ni. Awak tambah satu lagi. Bukan 5 ke kotak tu? Okay, tambah satu lagi kotak. Soalan dia, contoh dia salah. Okay, jadi dia kata dia nak 6 digit saja. 6 digit password. Tapi tengok dia kata tanpa ulangan. So tidak boleh berulang lagi. Kalau awak ambil kosong, dia letak kosong untuk digit yang kedua. Okay. Jadi macam mana Betul kita lah tu cikgu soalan tu. Terdapat 5 tempat kosong. terdapat 5 tempat kosong perlu diisi oleh 10 nombor. Tapi soalan kata laluan terdiri daripada 5 digit. 6. Dia salah ni. Dia bukan 5 ni, dia 6. Awak tambah 6 Okey. Sebabnya soalan asal 6. Alah. Dalam rumus pun 6. Ya, awak faham 6 je Awak faham 6. Okey, so tanpa ulangan. Jadinya berapa yang kita boleh isi ialah pertama ni 10 nombor lah boleh masuk sini tak? Sama ada 0, 1 sehingga 9. Katalah cikgu ambil nombor 9 duduk sini. Untuk kotak yang kedua ni, sekarang dah ada berapa nombor? 9. Ada 9. Okey. Katalah cikgu ambil nombor 2 kat sini. Sekarang dah berapa kad yang keluar? 2 kad. 2. Jadi tinggal lagi berapa kad? 8. 8, 7, 6, 5. Cikgu nak buat sampai 4, 3, 2, 1 ke tak? Tak payah. Sebabnya kita hanya isi apa yang perlu saja. Itu bestnya kalau buat kotak ni lah. Cara kotak ni cara yang cikgu rasa tradisional tapi seronok lah. Kita lebih faham. Jadi formulanya nak cari macam mana? Terus darabkan. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Dapatlah yang ini. Ataupun satu lagi cara kan. Tadi kita kata NCR tu 10P 6. Jadi 10 faktorial bahagi dengan 10 tolak 6 faktorial. Sama juga jawapan ni. Jadi mana satu yang awak pilih lah. Kalau cara yang ini dia panggil cara tradisional. Kampung. Ini cara smart sikit lah. Sebabnya guna formula kan. Kita pulang lah. Itu pula apa yang awak faham. Okay. Soalan A. Terdapat 4 buah kerusi saja di ruang menunggu. Tapi ada 10 orang yang mencari tempat duduk. Nak bising kan. Berapakah bilangan cara tempat duduk ini boleh diduduki? Jadi kalau pelajar yang smart teruslah dia buat 10P4 cikgu. Daripada 10 orang tu kursi ada 4 je. Jadi 4 orang je boleh duduk situ. Terus dapat.
Ataupun ada juga pelajar suka buat kotak. Kalau pelajar suka buat kotak, dia akan fikir, oh ada 10 orang. Jadi kalau sini maknanya ada 10 cara, 10. Semua boleh duduk 10. Lepas tu kalau laut sini dah 9. Oh sini 8, sini 7 orang. Ada. Semua sekali kita darab. Jadi jawapan dia tetap sama. So berapa jawapan dia? 5,040. 5,040. Okay, sama. Seorang pelukis mempamerkan lukisan di papan pamerannya. Mencipta ingin membeli 3 lukisan untuk rumah baharunya. Cari bilangan cara yang boleh dilakukan. Dari 9 nak pilih 3. 9P3. Ya, 9P3. Okey, 9P3 ni sebenarnya 9 faktorial bahagi dengan 9 tolak 3 faktorial. Cikgu ulang-ulang 3 cara lah supaya awak mahir ke. 504. 504. Kalau guna kaedah kotak 9 Sama je. darab. 3. Okay, sama je. Okay, next. Ada 6 package yang Astro tawar. Bapa Hasan ingin membeli 3 package. 3 kau? Berapa ratus ni dia punya dengan cara yang boleh dilakukan. 6P3. 6P3 mudah sahaja. So dapat 6 faktorial bahagi dengan 6 tolak 3. 120. Okay. Alright. Next kita akan belajar this one. Okay. Selesaikan setiap soalan yang berikut yang melibatkan objek secaman. Apa dia tu objek secaman. Secaman ni cam lah. Maknanya macam ni sama, serupa. Contoh dia kata cari bilangan cara untuk menyusun semua huruf kalkulator. Okay. Semua huruf daripada perkataan kalkulator. Lepas tu dia kata jika semua huruf yang berlain. Cara. Betul lah. Kalau kalkulator tu nak susun kat 10. Nombor 0, 1, 2, 3, 5, 9 tadi kita nak susun. Dia akan jadi 10 faktorial. Okey, tetapi dia kata ada 2 huruf K sama. 2 huruf A sama. 2 huruf L sama. Jadi bilangan cara tu dia akan berkurang lah. Okey, sebabnya kita tak dapat nak asing huruf yang sama. Yang ini yang apa tadi? Nota yang nombor 7 tadi. So macam mana cara nak buat? Okey, 10 faktorial kita kena bahagi. Kalau dia kata ada huruf yang sama ni, kena ikut bilangan. So yang pertama, 2, ni. Ni 2, ni 2. Semua dekat bawah ni. 2 faktorial. Okey, banyak dalam 5 cara. Okey, bilangan cara yang kita akan susun. Banyak cara Okey, A. Macam mana jawapan dia? 4 batang pen biru yang sama, 3 batang pen merah yang sama dan 2 pen hitam yang sama disusun dalam satu baris. Sekarang ada berapa kotak dia nak susun? Cikgu punya lag ke cikgu tak gerakkan lagi? Bergerak lah lag kot. Sekejap. Tak gerak lagi ni. Ni. Tak gerak lagi lah. Cikgu pergi jauh dah sebab cikgu masuk dua telefon jadi dia nampak kan. Itu memang lag lah. Apa tak gerak. Tapi dengar kan suara cikgu kan? Dengar jelas je. Okey. Berpandukan cikgu punya suara je lah. Suaraku, suara Dah gerak. dah gerak. Dia gerak dulu apa je. Tunggu dulu. Okay. Terdapat 4 batang pen. Berapa tempat yang dia nak isi tu? 9 ke? 9. Betul. 9 lah sebenarnya sebabnya semua pen, betul tak? Semua pen. Kita ada pen biru, kita ada pen merah, kita ada pen hitam. Jadi berapa batang pen sebenarnya kita nak susun? 9 lah tak? Campur 3, campur 2. Semua sekali 9 pen. Tapi pen itu dah bercampur biru, ada warna merah, ada warna hitam. Jadi kalau kita susun 9 pen itu, faktorial per 9 faktorial apa dengan berapa batang yang sama? 3 faktorial, 2 faktorial. Ya, betul. Cikgu, Apa jawapan dia? Berapa jawapan dia? Cikgu ada? saya nak kira. Okey. Tak keluar lagi aku punya kalkulator ni. Boleh dah. 9 faktorial bagi dengan dalam kurungan 4 shift faktorial darab 3 shift faktorial darab 2 shift faktorial. Cuba 1260. Ya tak? Sepatutnya 1260. Betul ke? Cikgu rasa jawapan salah ni. 4 faktorial 4 faktorial 3 faktorial 2 faktorial. Salah jawapan ni. Awak dapat sama tak? 9 faktorial bahagi dengan Ya, cikgu. Sama betul lah ke? kalau tekan macam cikgu tadi. sama tak? 9 Kalau faktorial tekan macam cikgu. sama ni. 4 faktorial darab dengan 3 faktorial darab dengan 2 faktorial. Memang macam tu lah. Try tekan Memang untuk betul. soalan contoh pun dapat juga kalau guna cara cikgu. Okey, 1260 betul lah. Tapi jangan buat tak ada darab kalau tidak syntax error macam cikgu buat tadi Okey, then kita pergi pada B.
Okay, dalam sebuah kedai yang menjual telefon bimbit, terdapat 5 model A, 6 model B dan 4 model C. Cari bilangan cara bekerja dapat mempamerkan ketiga-tiga model itu dalam kedai. Okay, jadi ada berapa telefon bimbit sebenarnya? 15. Betul, ada 15 cara yang kita boleh susun. Victoria bahagi 5 Victoria. 6 Factorial. Victoria, 4 Victoria. Apa Victorial ni? Factorial. Oh, Factoria. Itu Ni Bayu. Masuklah apa dah lambat. campur. Factorial Maklumlah. Macam blender semua masuk dalam apa okay, berapa jumlah dia? Kurang hebat sebenarnya. 630,630. 630. Okay, so C. Dalam rajah di bawah menunjukkan 9 kad yang bernombor. Cari bilangan cara nak susun semua kad ni dalam satu baris. Nak susun berapa? 9. Ada berapa yang sama? 3 jenis yang sama. Lagi? 3, 3, 2. 3, 2. Ya, betul. So 9 factorial bahagi dengan 3 factorial untuk yang 3 ni. Factorial, 3 Factorial, Factorial 2 Factorial. 2 factorial untuk yang nombor 8. Okay, so apa jawapan dia? Berapa jawapan dia? Sama ke tak? Sama dengan atas ke? 5,040. Sama tak? 5040. Yang 5 tu tak payah ambil 5040 dia 3 kali dah ulang jawapan. Jawapan tau. Yang nombor 5 tu tak payah sebab dia nak yang berulang je Mush. Kalau yang berulang kita kena bahagi. Tapi kalau dia tak ada berulang kan, contohnya 9 kad tadi kita nak isi dalam 5 contoh kan. 9, 8, 7, 6, 5 kan kita darat je semua. Darat 7, darat 6, darat dengan 5. Kita darat je semua sekali. Tapi kalau dia ada berulang tu dan kita kena bahagilah. Okay? Oh, So, okay. alright. Jadi, okay ni yang terakhir ke Ini. Ya, yang terakhir malam ni. Okay, dia nak selesaikan setiap yang berikut mengikut susunan objek dalam bulatan. Okay. Yang ini dengan meja bulat. Dia kata dengan berapa cara 7 orang tu boleh duduk mengelilingi sebuah meja bulat. Sebab tahu meja bulat kan, dia ada 2 arah, sama ada clockwise ataupun anti-clockwise kan. Dia nak gini tau. Jadi kalau di sini dia ada clockwise, dia ada anti-clockwise. So dia akan bahagi dengan 2 lah lepas ni. Okay, kita tengok Dengan berapa cara 7 orang tu boleh duduk mengelilingi sebuah meja bulat. Jadi formula ni nota yang ke-7 tadi sebenarnya. Okay, jadi dia kata N tu mesti tolakkan dengan 1 dan kita faktorialkan saja. Okay, jadi jawapan dia ada 720 cara. Okay, ingat kalau dia meja bulat je dia kena bahagi dengan dia kena tolak dengan 1. Ada satu kes lagi dia kena bahagi dengan 2. Ada cikgu tunjuk sekejap lagi. Okay, A dulu. Dalam satu permainan perlu duduk di atas lantai. Okay, dalam satu bulatan cari bilangan cara menyusun semua kanak-kanak itu. 8 tolak 1 Factorial. Betul. Okay, 8 tolak 1 faktorial. Okay lah. 5040. 8 tolak 1 faktorial. Okay, ataupun awak tengok tips dia bagi ni boleh juga buat dalam bentuk macam ni. 8 faktorial bahagi dengan 8. Okay, 8 faktorial bahagi dengan wrong way sama kan? Satu ke sana, satu ke sana. Orang yang sama je 8 tu. Okay, cuma dia ada 2 kali, 2 arah lah. Jadi berapa tadi? 5040. Dia kena berapa kali ulang? lagi. Ada lagi ya? Okay, so terdapat sebuah pokok di taman. Pekebun ingin menyusun 6 pasu bunga mengelilingi pokok itu. Okay, cari bilangan cara dia dapat menyusun pasu bunga itu. 6 Okay, tolak 1 dua cara. Factorial. Yang ini 1, sebab 6 faktorial tu nak susun pasu bunga tu, tapi pasu bunga tu sama je. Arah ke sana dengan arah ke sini sama. So kita bahagi dengan 6 ataupun terus 6 tolak 1 faktorial. 120. Ya, 110. Okay, C? Apa C? 9 Factorial. Betul, 9 faktorial. 10, 9 bagi 9 dah. 10 tolak 1 faktorial. So jawapan dia ialah 362 880. 362 880. So ini 021. Untuk kerja sampai situ. Untuk okay, this one. Ini cikgu terang dekat ni. Ini awak faham dah kan? Okay, N tolak 1, N tolak 2 ni faham dah. Macam mana? Okay, yang ini kot. Ni yang masuk susunan membulat tadi. Okay, kalau kita nak susun perkataan API, dia kata mana? Bukan. Susunan secara API, jadi kalau cara susunan biasa kita boleh tengok 6 bilangan. Okay, tapi kalau membulat dia hanya ada 2 sajalah, 2 susunan saja. Punya formula pun samalah macam cikgu terangkan tadi. Yang ini N factorial bahagi dengan N. Okay, and then yang ni lah bilangan nak susun 6 orang murid duduk di meja bulat. Diberi bilangan murid N sama dengan 6, jadi cara nak susun dia 6 tolak 1. Okay. Okay, yang ini contoh 5. Ya, ni dalam buku. Okay, contoh 5 cari bilangan. Betul kan? Sama dia. Okay, dia kata nak susun 12 manik dalam pelbagai warna untuk membentuk seutas rantaian mainan. Diberi manik tu ada 12. Jadi kita tahu manik tu berarah yang sama. Maknanya
12 butir tu 12 tolak 1 faktorial. Ini memang formula kita. Okey, ini 12 faktorial dan kenapa bahagi dengan 2? Sebabnya didapati bahawa susunan manik mengikut arah jam atau lawan arah jam tidak memberi pembezaan. Maknanya sama je. Okey. Jadi kita kena bahagi dengan 2. Ingatlah kalau bila dalam susunan dalam bulatan tu dia akan jadi ada arah jam lawan arah jam. Okey, kemudian so ini sebagai latihan dalam file. Buat dah kau ni? Tak tak? Dah. Ya ke? Cikgu Tak ada mak hantar pun? Ada Dah. ke? Latihan Ada 4.1 je. kau ni terkejut je. Ni belum buat lah. Tak, 42 Ya, belum ya cikgu dengar tadi Hmm. dah buat tu. Cikgu kata tak hantar pun. Oh, bukan lah. Oh, cikgu betul cikgu dah buat. Mengantuk, Okey, lepas mengantuk. tu Boleh. ini pun boleh buat ni sebenarnya. Ni kita pun dah belajar tadi daripada 7 orang nak pilih 4 je. So, ada 7, 6, 5, 4 darab semua. Kan? Dah pandai dah lepas ni boleh next je. Kalkulator. Cikgu dah ajar tadi. 6 faktorial ni darab potong je, potong 2. Tu dah ambil yang atas ni je. Tak ajar dah. Okey. So, 6 faktorial bagi dengan 2 faktorial kita boleh huraikan dia sampai 2 faktorial je. Sebenarnya 2 darab 1 kan. Bagi dengan 2. So boleh terus dapat jawapan kalau tanpa guna kalkulator. Yang ini sama juga tadi dari cikgu dah counting. 8 orang ahli jawatankuasa 3 je. Presiden, naik presiden, setiausaha. So daripada 8 nak pilih 3. 8P3. 8P3. Yang ini tunggu dulu. Okey, yang ini tunggu dulu. Sebabnya tadi kita belajar pasal manik tu hanya bagi 2. Tapi kenapa yang ini bahagi 2 kena darab pula dengan 8. Okey, sedikit intro. Kalau dia pilih beberapa butir yang dia nak, dia kena darab dengan beberapa butir yang dia nak tu. Macam ni. Kan? Kalau dia tercakap berapa butir, nak susun 12 tu, kita just bahagi dengan 2 sebab dia arah jam lawan arah jam je. Okey. So itu sahaja sebenarnya. Rasa yang ni boleh buat cukup ni. Latihan kendiri, banyak ke? Senang je tak ni ke? Boleh dah? Boleh lah tu. Boleh lah, dah tak ada. Boleh lah dah tak ada nanti. Sebenarnya buku kerja kita dah bincang. Latihan dalam konteks lah pula. Okey, yang ini